Hai semua, hari ini kita akan belajar mengenai watak dan perwatakan yang terdapat di dalam bab 5 bagi Sulalatus Salatin. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan definisi bagi watak dan perwatakan. Watak adalah sesuatu objek atau pelaku, baik manusia atau makhluk lain seperti haiwan dan tumbuhan. Watak mengembangkan tema dan persoalan serta plot melalui aksi, dialog, tindakan dan konflik. Perwatakan pula ialah ciri-ciri yang ditonjolkan melalui perlakuan watak, misalnya melalui ciri lahiriah seperti bentuk, paras rupa dan tingkah laku. Bagi ciri jasmania pula seperti perasaan, sikap ataupun pemikiran. Seterusnya terdapat pelbagai jenis watak di dalam bab 5 Sulalatus Salatin. Antaranya ialah watak pemerintah dan juga watak pembesar. Watak pemerintah terdiri daripada golongan sultan, raja atau yang dipertuan besar, keluarga dan juga kerabat diraja. Manakala golongan pembesar pula terdiri daripada para pembesar dan kaum kerabat yang amat berpengaruh dalam kalangan pentadbir. Pembesar dilantik oleh sultan melalui pemberian surat tauliah. Baiklah, sekarang kami akan menerangkan mengenai watak dan perwatakan bagi golongan pemerintah. Antara watak yang terdapat dalam bab 5 adalah watak pemerintah, iaitu Sultan Muzaffar Shah. Latar belakang Sultan Muzaffar Shah, nama asal adalah Raja Qasim. Baginda adalah anak anda kepada Sultan Muhammad Shah. Baginda juga telah berkahwin dengan anak bendahara Seri Ahmadiraja Raden Anum dan Tunkudu. Seterusnya adalah baginda mempunyai seorang putera yang bernama Raja Abdullah. Perwatakan Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah merupakan seorang yang bijaksana. Hal ini terbukti apabila baginda telah berjaya mengalahkan serangan daripada Siam dengan menggunakan strategi yang berkesan. Sebagai contoh, baginda Datuk Perak telah berjaya menentang serangan Siam di bawah kepimpinan Awi Chakri dengan membawa ahli keluarga tentera ke medan peperangan supaya mereka lebih bersemangat dalam mempertahankan kedaulatan negara dan maruah keluarga. Hal ini jelas telah membuahkan hasil apabila Melaka telah berjaya mengalahkan Siam. Seterusnya adalah Sultan Muzaffar Shah juga merupakan seorang yang sanggup berkorban. Hal ini terbukti apabila baginda rela menceraikan isterinya demi menjaga keamanan dan kedaulatan pemerintah Melaka. Baginda sanggup melepaskan isterinya iaitu Tunkudu supaya dinikahkan dengan Seri Naradiraja bagi merapatkan hubungan antara Seri Naradiraja dengan Tun Perak. Melalui pernikahan ini, mereka menjadi hubungan kekeluargaan kerana Tunkudu adalah kakak kepada Tun Perak. Seterusnya adalah Sultan Muzaffar Shah juga merupakan seorang yang menghargai jasa. Baginda telah melantik Tun Perak menjadi bendahara kerana jasanya yang terlalu banyak terhadap Melaka. Hal ini dilakukan kerana Tun Perak sanggup menggadai nyawa dan mempertahankan kedaulatan baginda dan juga keamanan Melaka. Pemerintah yang seterusnya ialah Sultan Mansur Shah. Nama asal bagi Sultan Mansur Shah ialah Raja Abdullah. Baginda merupakan anak kanda kepada Sultan Muzaffar Shah. Baginda telah berkahwin dengan Tun Putih, Puteri Onang Sari, Raden Galuh Cendera Kirana dan Puteri Hang Liu. Baginda telah dikurniakan dua orang putera yang bernama Raden Kelang dan Paduka Hamimat. Antara perwatakan Sultan Mansur Shah ialah seorang yang bijaksana dalam menjaga keamanan Melaka daripada ancaman musuh. Baginda menghantar utusan bagi menjalin hubungan diplomatik dengan Siam yang telah sekian lama tegang. Sultan Mansur Shah menghantar Menteri Jana Putera dan Tun Telanai sebagai utusan Melaka ke Siam. Perwatakan yang seterusnya ialah baginda seorang sultan yang berdaulat. Setelah Sultan Mansur Shah menjadi menantu Raja Cina, baginda telah mengirim surat sembah sebagai tanda hormat anak menantu kepada mentuanya iaitu Raja Cina. Raja Cina telah mendapat tulah iaitu terkena penyakit kedal setelah menerima surat sembah Raja Melaka. Tabib-tabib Cina telah memberitahu bahawa untuk mengubati penyakit gatal-gatal itu, terpaksalah meminum air basuh kaki Raja Melaka. Perwatakan yang terakhir ialah baginda seorang yang menghargai ilmu pengetahuan, sama ada ia berkait dengan ilmu keagamaan atau kemahiran yang tertentu. Baginda melatih Maharaja Dewasura sebagai penghulu gajah dan mengajar anak tuan-tuan ilmu mengembala gajah kerana Maharaja Dewasura mempunyai kemahiran dalam bidang berkenaan. Seterusnya ialah watak dan perwatakan bagi golongan pembesar. Tun Perak. Watak
gelaran Bendahara Paduka Raja, anak kepada Sri Wat Raja, saudara kepada Tun Kudu dan Tun Perpatih Putih. Tugas menjadi penghulu bagi orang-orang di Kelang. Perwatakan. Pertama, Tun Perak merupakan seorang yang bijaksana. Beliau seorang yang bijak kerana membawa angkatan dari Kelang bersama anak isteri mereka yang dapat memberikan lebih semangat untuk berperang. Kedua, beliau memiliki sifat pahlawanan. Beliau seorang pahlawan yang berani dalam mempertahankan Melaka dari serangan Siam, telah menjadi bendahara dengan gelaran Bendahara Paduka Raja Tun Perak. Watak Sri Nara Diraja Tun Ali. Nama sebenarnya ialah Tun Ali, anak Mani Pulindam dengan isteri Tun Ratna Sandari, memegang jawatan penghulu bendahari dengan gelaran Sri Nara Diraja. Beliau dilantik menjadi bendahara semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Beliau bermusuhan dengan Tun Perak dan telah berkahwin dengan Tun Kudu. Perwatakan Sri Nara Diraja Tun Ali, seorang pembesar yang berpengaruh. Segala kemahuan Sri Nara Diraja diikuti oleh Sultan Muzaffar Shah. Beliau bersedia menyerahkan jawatan bendahara kepada Tun Perak setelah berkahwin dengan saudara Tun Perak iaitu Tun Kudu. Sultan Muzaffar Shah terpaksa menceraikan isterinya Tun Kudu demi menamatkan konflik dalaman kerajaan Melaka. Seorang yang terlibat dalam perselisihan dalam kalangan pembesar. Konflik dalam kalangan pembesar tercetus apabila orang Melayu berpecah kepada dua puak, iaitu puak yang diketuai Sri Nara Diraja dan puak yang memihak kepada Tun Perak. Pembesar ini sering berselisih faham menyebabkan Sultan Muzaffar bimbang akan membawa kesan buruk kepada kerajaan Melaka. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada kami.